wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pelajar-pelajar sekalian, tahun 4. Hari ni kita kelas sirah. Kelas sirah tahun 4. Okey, kita mulakan kelas dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini kita kelas sirah. Siapa yang ada buku teks boleh sediakan, boleh standby buku teks awak masing-masing. Siapa yang tak ada buku teks boleh tengok dekat skrin. Sekejap, saya tukar platform. Okey, kita sambung semula. Okey, kita buka buku teks. Siapa yang ada buku teks, buka muka surat pertama. Siapa yang tak ada buku boleh tengok dekat sini lah. Okey, pelajaran pertama kita, nampak tak ada dot putih gerak-gerak tu? Dot putih tu. Jadi saya akan baca sambil menggerakkan dot tu lah. Jadi siapa yang kurang lancar dia punya bacaan Jawi tu boleh ikut sama-sama lah sambil tengok benda putih ni. Okay? Pelajaran pertama, pelantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Di akhir pembelajaran, murid dapat menceritakan peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira, menerangkan pengertian dakwah secara rahsia, menyatakan nama orang yang mula-mula beriman, menceritakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, menerangkan bentuk tentangan orang kafir terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan iktibar perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu 6 perkara yang kita akan belajar dalam pelajaran pertama, tentang pelantikan Nabi Muhammad. Apa yang berlaku semasa Nabi dilantik menjadi Rasul. Yang pertama, turunnya wahyu di Gua Hira. Kemudian Nabi diperintahkan melakukan dakwah secara tersembunyi, secara rahsia. Kenapa dakwah secara rahsia? Ada sebabnya, nanti kita akan belajar. Kemudian siapa di antara orang-orang di Mekah tu yang mula-mula beriman. Kemudian lepas tu berlaku pula peristiwa dakwah secara terbuka, dakwah di Bukit Safa. Selepas dakwah secara terbuka, berlakulah bentuk tentangan orang kafir terhadap dakwah Nabi. Macam-macam. Kemudian daripada perjalanan Nabi, apa yang iktibar yang kita dapat daripada pelantikan Nabi menjadi Rasul ni? Apa yang iktibar yang kita boleh dapat daripada kisah ini? Okay? Jadi sirah adalah kisah tentang, khususnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okey, jom kita buka muka surat 2, unit 1. Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Kenapa dia gerak-gerak? Okey, sekejap saya pause. Okey, semula. Unit 1, peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Sama je. Okey. Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Baca dan fahami. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beruzlah, iaitu mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okey, zoom sekejap. Boleh? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 40 tahun. Jadi waktu tu Nabi berumur hampir 40 tahun, baginda telah diilhamkan. Jadi sebutannya diilhamkan, bukan alham kan. Walaupun hamzah dia dekat atas, untuk tulisan Jawi dia memang macam itulah. Jawi dia tak ada hamzah kat bawah. Itu bahasa Arab dia lah. Okey, diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan ni apa? Diilhamkan ni diberi macam diberi sesuatu yang macam ni kita kata, diilhamkan. Maksudnya Nabi melakukan sesuatu tu sebab Allah beri suatu rasa nak melakukan perkara tersebut. Diilhamkan. Tu maksud diilhamkan. Jadi Nabi beruzlah disebabkan diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beruzlah ni apa pula? Iaitu mengasingkan diri. Itu maksud dia. Beruzlah ialah mengasingkan diri. Siapa ada pensel, gariskan. Kat mana? Ni kat sini. Saya tak boleh nak gerak banyak. Sekejap. Okey, siapa yang ada pensel, boleh gariskan kat sini. Beruzlah. Beruzlah maksudnya apa? Mengasingkan diri. Gariskan. Beruzlah iaitu mengasingkan diri. Jadi bila ditanya apa maksud beruzlah, pendek saja jawapannya, mengasingkan diri. Jadi dalam kisah ni Nabi mengasingkan diri, duduk sorang-sorang dekat mana? Mengasingkan diri di Gua Hira. Di Gua Hira. Dekat mana Gua Hira ni? Yang terletak di Jabal Nur. Jabal ni sebenarnya bukit. Tapi Jabal ni dalam bahasa Arab lah. Tapi dipanggil Jabal juga. Dekat dalam kisah ni lah, dia tak panggil Bukit Nur. Dipanggil Jabal Nur. Apa, kita ikut saja. Yang terletak di Jabal Nur, bagi menjauhkan. Kenapa Nabi beruzlah? Kenapa Nabi mengasingkan diri? Nak buat apa? Kenapa? Bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Jadi waktu tu orang jahiliyah, orang masyarakat Arab Quraisy, waktu tu mereka buat apa? Menyembah berhala. Itu adalah satu kesesatan lah. Jadi Nabi mengasingkan diri, duduk di Gua Hira, supaya tidak mengasingkan diri ni. Kenapa? Sebab nak fikir kenapa, apa yang perlu dilakukan supaya mereka meninggalkan sembahan berhala tersebutlah, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu tu orang Arab memang sudah tahu tentang Allah, tapi dalam masa yang sama mereka juga menyembah berhala. Jadi diorang sembah Allah dan juga sembah berhala pada waktu itulah. Jadi yang salah adalah sembah berhala. Jadi Nabi mengasingkan diri, beribadat kepada Allah sahaja. Okey, seterus kita tengok
pada perenggan kedua, pada malam 17 Ramadan. Ini tarikh ni antara yang penting, jadi kena gariskan juga. Waktu bila berlaku peristiwa turunnya wahyu? Ini 17 Ramadan. 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi. Garis sampai situ. Okey, kalau ditanya bilakah berlakunya peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, inilah jawapannya. Pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi. Okey. Cuma kalau nak pendekkan, awak ambil ini saja, 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, 610 Masihi. Okey. Jadi pada tarikh tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu usia baginda genap 40 tahun. Jadi Nabi beruzlah pada umur hampir 40 tahun. Nabi start mengasingkan diri dekat Gua Hira. Tapi bila sampai umur Nabi tepat genap 40 tahun, barulah Nabi menerima wahyu yang pertama. Nabi didatangi malaikat Jibril. Siapa yang bawa wahyu pertama? Malaikat Jibril. Jadi siapa ada pensel, gariskan, highlightkan ni, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang datang membawa wahyu. Ingat lagi tak lagu-lagu malaikat yang awak nyanyi masa tahun 1, tahun 2? Jadi tugas malaikat Jibril adalah membawa wahyu. Okey. Sambung. Malaikat Jibril menyuruh baginda membaca, tetapi baginda menjawab bahawa baginda tidak tahu membaca. Malaikat Jibril memeluk baginda dengan kuat sehingga baginda berasa lemas, lalu dilepaskan. Kemudian diulang-ulang sehingga 3 kali. Maksudnya, apabila Nabi beruzlah di Gua Hira pada umur 40 tahun tu, datang malaikat Jibril nak membawa wahyu. Malaikat Jibril nak suruh Nabi baca wahyu. Apa wahyu? Wahyu Al-Quran lah. Malaikat Jibril nak suruh Nabi baca, tapi Nabi jawab Nabi tidak tahu membaca. Jadi malaikat Jibril pun peluk Nabi dengan erat, dengan kuat, sehingga Nabi rasa lemas. Lepas tu dilepaskan. Malaikat Jibril melakukan hal sedemikian, melakukan perkara ini 3 kali. Okey. Okey, tengok perenggan seterusnya. Muka surat 3. Inilah wahyu yang pertama. Okey. Selepas malaikat Jibril peluk Nabi dengan kuat, lepaskan 3 kali, apa yang berlaku? Selepas itu malaikat Jibril membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahyu yang pertama, malaikat Jibril baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyunya? Dah hafal ke belum surah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam.
Dia, yakni Allah, mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Itu wahyu yang pertama. Kalau ditanya dalam periksa ke kat mana-mana ke, apa wahyu pertama yang diturunkan? Jawapannya ini. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Gariskan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Siapa ada pensel, gariskan inilah. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey. Selepas peristiwa itu, selepas malaikat Jibril bacakan wahyu pertama dekat Nabi, selepas peristiwa tersebut, apa yang berlaku? Selepas peristiwa itu, baginda pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Sampai sahaja di rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Tengok ejaan dia, menyelimutkannya. Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan perasaan suaminya itu. Okey. Jadi selepas malaikat Jibril menyuruh Nabi membaca wahyu tersebut, apa yang berlaku selepas peristiwa itu? Nabi pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Ini pun dalam periksa akan ditanya, apakah yang dirasai Nabi, apakah yang Nabi rasa setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Ini gariskan ini. Nabi pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Gariskan dengan perasaan takut dan gemetar. Pulang ke rumah dengan perasaan takut dan gemetar. Gariskan yang itu. Okey. Selepas sampai ke rumah, baginda menyuruh isterinya Khadijah supaya segera menyelimutkannya. Awak pernah tak rasa gementar ke apa ke, nanti awak rasa macam seram sejuk? Jadi kalau pakai selimut, dapatlah memanaskan, menyuamkan. Warming. Okey. Maka isteri Nabi pun, Khadijah pun menyelimutkan baginda dan mententeramkan. Mententeramkan ni apa? Menenangkan, tenangkan perasaan Nabi, mententeramkan perasaan suaminya itu. Okey. Perenggan seterusnya. Apabila perasaan baginda kembali tenang, baginda pun menceritakan kepada isterinya segala perkara yang telah berlaku di Gua Hira. Khadijah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang juga merupakan seorang penganut agama Nasrani. Okey. Dekat perenggan ni gariskan nama sepupu Khadijah ni, Waraqah bin Naufal. Sebab ini pun antara yang selalu ditanyalah. Siti Khadijah bawa Nabi jumpa siapa? Bawa jumpa Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah, yang juga merupakan penganut agama Nasrani. Nasrani tu apa? Sekarang ni dipanggil dengan Kristian lah. Okay, Nasrani. Ataupun boleh juga dikenali sebagai ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Kenapa jumpa dengan orang Kristian? Okey. Sepupu Khadijah ni, Waraqah bin Naufal ni, di antara ahli kitab, di antara orang Nasrani, di antara orang Kristian yang mengikuti kitab agama Nasrani lah. Okey, tengok perenggan yang bawah tadi yang tak nampak tu. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa baginda telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi rasul. Jadi dalam kitab-kitab yang sebelum ni, kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi yang terdahulu, apa kitab-kitabnya? Pernah nyanyikan lagu dia. Kita ada kitab sekejap. Okey. Jadi kitab
Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, apa lagi, kitab Zabur Nabi Daud. Jadi dalam kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi yang sebelum ni, Nabi Musa, Nabi Isa, telah pun diceritakan pada akhir zaman nanti akan ada seorang Nabi yang terakhir. Jadi daripada situlah orang-orang agama Nasrani yang benar-benar mengikuti kitabnya, dia tahu tentang cerita ni, dia tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dia tahu peristiwa yang akan berlaku ke atas Nabi. Disebabkan itu Waraqah bin Nawfal menjelaskan, dia dapat tahulah, dia faham berdasarkan kitabnya, menjelaskan bahawa baginda, yakni Nabi Muhammad, telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dilantik menjadi Rasul. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Aktiviti, perbincangan dalam kumpulan. Awak duduk rumah seorang-seorang. So kita bincang kat sini lah. Okay? Kita bincang sama-sama. Perbincangan yang pertama apa? Bincangkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira. Kenapa Nabi beruzlah di Gua Hira? Kenapa Nabi mengasingkan diri di Gua Hira? Agak-agak kenapa? Jawapannya ada dekat muka surat 2. Ni perenggan pertama. Ini jawapannya. Bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okey, ini jawapannya. Kenapa Nabi beruzlah di Gua Hira? Jawapannya bagi menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Okey. Yang kedua, bincangkan apa? Bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Tadi saya dah suruh highlight, saya dah suruh gariskan. Jawapannya juga ada dekat muka surat 2, perenggan kedua. Pada malam 17 Ramadan, kira-kira 13 tahun sebelum hijrah, bersamaan 610 Masihi. Itu jawapannya. Okey, perbincangan yang ketiga. Hafal surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. So saya nak awak, siapa yang belum hafal, hafalkan. Ini mudah saja, ayatnya pendek-pendek sahaja. Buka balik sama-sama, kita tengok muka surat 3, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Okey, sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi, baca ikut sama-sama, okey? Jaga panjang pendek, jaga kat mana dengung, kat mana sabdu, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi kita ulang. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Okey. Awak baca ulang-ulang sampai awak hafal. Pendek saja ayatnya, senang insya-Allah. Dan baca Quran tu bacalah dengan baik, bacalah dengan tartil. Okey, seterusnya.
sumbang saranan mengenai nama di bawah. Maksudnya apa nama-nama di bawah ni, apa yang dilakukan oleh mereka dalam kisah ini. Yang pertama kita ada yang nama yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid ni? Isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang dilakukan oleh Khadijah dalam kisah ini untuk yang kita belajar hari ini? Jadi antara apa yang dilakukan oleh Khadijah, yang pertama, Khadijah membantu Nabi, menyelimutkan Nabi semasa Nabi berasa takut dan gemetar. Yang kedua, menenangkan perasaan Nabi. Yang ketiga, membantu menyelesaikan apa yang Nabi hadapi, iaitu Nabi tertanya-tanya Nabi berjumpa dengan siapa. Jadi Khadijah ni membawa Nabi berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Jadi ada 3 perkara yang isteri Nabi Siti Khadijah binti Khuwailid membantu Nabi di dalam peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Kita ulang semula. Yang pertama, Siti Khadijah bantu menyelimutkan Nabi semasa Nabi berasa takut dan gemetar. Yang kedua, Khadijah bantu menenangkan, mententeramkan perasaan Nabi. Dan yang ketiga, membantu bawa Nabi berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Okey. Nama yang kedua, sumbang saran mengenai nama yang di bawah, Waraqah bin Naufal. Apa yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal dalam kisah ini? Jadi Waraqah bin Naufal ni siapa? Dia adalah sepupu Khadijah binti Khuwailid dan juga penganut agama Nasrani. Apa yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal? Dia memberitahu, menjelaskan kepada Nabi bahawa yang Nabi jumpa dekat Gua Hira tu siapa? Malaikat Jibril, dan memberitahu, menjelaskan bahawa Nabi dilantik menjadi Rasul. Okay. Tahukah anda Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu. Jadi tugas Malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Amalkan sentiasa mengisi masa lapang dengan membaca buku. So dekat rumah tu dah habis kelas online, baca-bacalah buku. Tak kisahlah buku ilmiah ke, buku sekolah agama ke, buku sekolah kebangsaan ke, bacalah. Okey. Tapi lagi bagus baca Al-Quran. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita belajar unit 1 sahaja dulu. Unit 2 kita belajar pada kelas yang akan datang. Jadi tugasan untuk hari ini, saya nak awak ambil buku tulis awak. Buku tulis. Okey, buku tulis. Siapa yang tak ada buku tulis, carilah kertas. Nanti dah ada buku tulis, tolong tampal, ataupun lagi baik kalau awak salin semula. Okey, apa yang nak dibuat dekat buku tulis tu? Ingat tak tadi kita ada bincang ni, aktiviti perbincangan dalam kumpulan ni? Saya nak awak tuliskan. Yang pertama, tulis sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah di Gua Hira. Yang kedua, awak tulis ni, bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu? Tadi kita dah bincangkan jawapannya. Jadi awak tulis jawapannya. Awak tulis soalan, tulis jawapan, tulis soalan, tulis jawapan. Okey. Soalan ni lah yang 3 ni. Cuma yang ketiga ni, hafaz surah Al-Alaq kan? Awak tukar. Tulis surah Al-Alaq. Jadi dekat bawah tu awak tengok buku tu, awak salin semula ayat surah Al-Alaq tu, ayat 1 hingga 5. Boleh? Itu sahaja tugasannya. Senang kan? Senang insya-Allah. Okey. Boleh? Saya ulang semula lah. Dekat buku tulis awak, macam biasalah, tulis hari, tarikh, tajuk sirah. Okey, lepas tu buat ni soalan pertama. Latihan nombor 1 awak tulis ni.
Sebab-sebab Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira. Awak gariskan jawapan dekat bawah, tulis mula. Nabi beruzlah di Gua Hira kerana apa? Tengok balik jawapan tadi kita dah bincang kat muka surat 2. Menjauhkan diri dari kesesatan kaum jahiliyah. Itu jawapan dia. Yang kedua, bilakah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Itu soalan kedua. Buat garisan kat bawah, tulis jawapannya. Tak apalah, kita bagilah jawapan. Tinggal awak tulis je. Muka surat 2. Siapa yang tak ada buku teks boleh pause video ni untuk awak salin dekat kertas. Ni pada malam 17 Ramadan bersamaan 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi. Okey, yang ni. Yang ni. Nampak boleh pause. Siapa yang tak ada buku boleh pause, tengok dekat video ni. Pada malam 17 Ramadan kira-kira 13 tahun sebelum hijrah bersamaan 610 Masihi. Okey, yang ketiga, hafaz surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Saya minta awak tukarkan bentuk soalan dia. Hafaz tu awak tukar kepada tulis. Tulis surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kat mana surah Al-Alaq? Muka surat 3 ni, warna pink ni. Jadi tulis ayat ni, tulis surah ni, ikut sebiji-sebiji. Okey, dah siap, boleh hantar ke WhatsApp saya lah. Boleh tengok dekat WhatsApp grup kelas, ada nombor saya, boleh hantar WhatsApp dekat situ. Okey, sekian itu saja untuk kelas sirah tahun 4 hari ni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.